Abu Ka'ab bin Ashraf dalam eksplorasi haji. Jadi pastikan anda tonton Salam Baitullah 10 hingga 29 Oktober pastinya di TV1. Rancangan Salam Baitullah ini dibawa khas oleh Bank Rakyat, bank pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton di rumah? Saya harapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Salam Baitullah muncul kembali. Rasanya terubat rindu kita selama 20 malam berturut-turut. Bermula pada malam ini daripada jam 9 hingga 10 malam secara langsung daripada Studio 2 di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kepada saudara yang ingin berinteraksi dengan kami melalui laman Facebook, cariannya adalah Salam Baitullah, dan talian telefon kami adalah 0322828578 dan 0322828579. Dan saya yakin para penonton ternanti-nanti terubat rindu kita untuk mengikuti. Selain daripada perbincangan di studio, kita akan berlintas secara langsung daripada rakan kita Haji Izam Hadi Siddiq untuk mengikuti perkembangan semasa jemaah haji kita di Tanah Suci Mekah. Dan pastikan saudara teruskan bersama TV1 untuk mengikuti perkembangan jemaah haji kita. Manalah tahu, mungkin ahli keluarga kita, mak bapak kita, adik kakak kita terpilih dan kita tengok mereka sama ada mereka berada dalam keadaan sihat ataupun bagaimana. Dan sudah tentu jemaah Malaysia ini dengan disiplin yang ada, kita yakin mereka akan dapat menjalani ibadah haji ini dengan baik, insya-Allah. Baik, pada malam ini kita akan membincangkan tajuk malam pertama ini adalah Haji Kemuncak Ubudiyah Insan. Dan sebagaimana yang saya war-warkan tadi, tetamu istimewa kita, walaupun orang kata jauh, tapi sanggup meredah jalan raya daripada negeri Pahang, Kuantan dan sampai ke sini pada jam 7 tadi. Ini dia yang tidak asing lagi kepada kita yang berbahagia, Ustaz Badli Shah Alauddin, penolong pengarah bahagian penyelidikan Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak sangka Ustaz boleh datang ni. Salam Baitullah bertuah. Kita dapat Ustaz Bad pada kali ini. Baik. Sebelum kita lanjutkan bicara kita pada malam ini atas tajuk Haji Kemuncak Ubudiyah Insan, kita akan mengikuti secara langsung daripada rakan kita yang telah bersedia. Kalau sudah bersedia, tidak asing lagi kepada Salam Baitullah, Tuan Haji Izam Hadi Siddiq. Kita belum lagi mendapat isyaratnya. Kita bincang dulu Ustaz. Bila kita sebut tentang Haji Kemuncak Ubudiyah Insan, saya nak minta Ustaz kupaskan Ustaz. Nak salam jauh sikit Ustaz. Kenapa Ustaz haji itu dikaitkan dengan ubudiyah kita sebagai hamba Allah ni Ustaz? Kalau boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Haji ini dia kemuncak bagi semua rukun Islam. Maknanya kita tahu bahawa ibadat ini matlamat dia, Allah nak suruh kita ni tunduk pada dia. Sebab itu haji ni kalau kita tengok, semua ritual ataupun semua manasik yang kita buat, semuanya menjurus kepada ketundukan kepada Tuhan. Ikut apa yang Tuhan suruh. Kadang-kadang pas apa haji, memang kita boleh cerita ini sunnah Nabi Ibrahim, Siti Hajar apa semua. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala kata, ikut cakap aku. Berlari, berlari. Lempar batu, lempar batu. Kadang-kadang Tuhan nak tunjukkan siapa lebih besar. Datang buat haji, pakai kain 2 helai saja. Nak ketundukan kita kepada Allah. Sebab itu bila disebut kemuncak ubudiyah kita memang benar. Sebab kalau kita tengokkan solat, zakat misalnya, dia punya tahap ketundukan pengorbanan kita itu hanya dalam part-part tertentu. Contoh dalam solat, kita hanya tunduk dalam bab
masa kita. Iaitu Allah Ta'ala nak uji setakat mana kita boleh korbankan masa. Dalam sehari diberikan 24 jam. Dia suruh kita semayang lebih kurang dalam 3% daripada 24 jam. Sanggup atau tidak? Dalam bab zakat itu bab duit. Kita gaji 1,000 sebulan, kali dengan 12, kali 2.5, kita kena bayar 300 sebulan. Tapi kalau haji, dua-dua kita kena korban. Masa sampai 45 hari. Kalau delay 52 hari. Petugas tabung haji 2 bulan. Lama tu. Dari segi duit, bukan sikit belanja, 9,000 lebih. Jadi ini ketundukan Ustaz, kita. Kita akan sambung lagi perbincangan kita, Ustaz. Baik. Dan saya yakin kepada jemaah haji yang telah pergi dan akan pergi dan yang belum pergi lagi, saya yakin tajuk ini akan melahirkan jiwa hamba kepada mereka untuk menunaikan ibadah yang mulia ini. Baik, kita bersama dengan Tuan Haji Izam Hadi Siddiq yang telah bersedia di Tanah Suci Mekah. Assalamualaikum Tuan Haji Izam Hadi Siddiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah. Ini sihat adanya walaupun 3 hari lepas sesama sikit, tapi diberi kekuatan, diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kembali ceria, hari ini kembali sihat, doktor. Ini 2 kali berturut-turut, tahun lepas dengan tahun ini, Tuan Haji ya. Maknanya Allah. Haji akan berhaji 2 kali lah tahun ni. Allahu Akbar. InsyaAllah. Doktor, okey. Saya teruskan dulu dengan perkembangan semasa di Mekah. Okey, Alhamdulillah sebenarnya kru Salam Baitullah ni telah pun berada di Mekah lebih 2 minggu. Dan secara keseluruhan, seperti yang disentuh oleh tetamu kita tadi, kami telah berada di Tanah Suci ni campur dengan Madinah hampir 1 bulan. Dan Alhamdulillah banyak bahan-bahan kita telah pun sediakan untuk Salam Baitullah 2012 kali ni. Okey, jadi sebenarnya pagi tadi kami ada satu perhimpunan, iaitu Perhimpunan Petugas-Petugas Haji. Di mana petugas-petugas haji ni bukan saja di kalangan anggota tabung haji, tetapi juga datang daripada Kementerian Kesihatan, Kementerian Pelajaran dan termasuk kami dari media. Jadi teringat kata ketua rombongan haji pagi tadi, bila kami telah gunakan uniform ini, jaket ini, maknanya ia ada aura petugas haji. Jadi kami kena memperbetulkan niat kami datang ke sini adalah untuk bertugas. Okey doktor, untuk itu kita terus bersama dulu dengan ketua rombongan haji yang dah pun berada di samping saya. Di belakang saya ni ramai jemaah yang baru balik. Saya tengok sayup hati saya. Okey, Datuk Syed Saleh. Okey, Datuk. Mula kita sentuh dulu berkaitan dengan sedikit insiden sebenarnya pagi tadi yang asap keluar tu. Kita takut nanti banyak kabar-kabar angin. Jadi Datuk jelaskan dulu sikit, Datuk. Ya, baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya tengok di sini bahawa sekarang ini memang sedang kemuncak juga haji kita di sini. Itu selari dengan tajuk yang kita ada sini, Haji Kemuncak Ubudiyah Insan. Di sini kita pun merasailah kemuncak haji dan ramai dah jemaah haji Malaysia yang telah pun tiba daripada Malaysia maupun daripada Madinah. Jemaah haji yang daripada penerbangan awal seramai 13,000 yang pergi ke Madinah, semuanya pun telah berada di Mekah. Dicampur pula dengan jemaah haji yang direct datang daripada Malaysia. Jadi sekarang ini dah sudah hampir 21,300 jemaah haji Malaysia yang berada di Tanah Suci ini. Semuanya sekarang ini tertumpu di Mekah, iaitu hampir 77%. Masih berbaki sedikit lagi saja di Malaysia ini. Dan kapal terbang pun sedang ada lagi 16 penerbangan sahaja lagi. Jadi apabila dengan ramainya jemaah haji yang berada di sini, saya harap bahawa jemaah haji dapat menumpukan perhatian mereka kepada ibadah dan tujuan utama mereka datang sini ialah untuk mengerjakan haji. Walaupun terdapat sekali-sekala beberapa insiden-insiden tertentu seperti yang berlaku pada pagi tadi, di mana kita mendapati ada kepulan asap yang keluar daripada satu tempat di dekat lobi hotel. Jadi sebagai langkah pencegahan, kita mengawal beribu-ribu orang, bukannya 1-2 orang. Jadi kita kena mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih awal. Jadi apa yang kita telah memutuskan bahawa kita telah pun mengosongkan hotel tersebut supaya kalau jadi apa-apa yang lebih besar, keadaan dapat dikawal dengan baik. Jadi dengan itu kita telah membawa jemaah haji kita ke ibu pejabat di sini yang hanya berhampiran dengan hotel yang terlibat
dan apabila bomba telah pun datang dan menyiasat keadaan semasa di situ, dan selepas 2 jam jemaah haji telah balik semula. Cuma poin saya di sini ialah jangan kita cuba nak membesar-besarkan tokok tambah cerita, jadi khabar angin dan merisaukan jemaah haji, keluarga-keluarga kita di Malaysia nanti, dengan cerita sampai kebakaran dan sebagainya. Tidak ada kebakaran langsung. Yang berlaku adalah sebenarnya jemaah haji itu sendiri yang membuang puntung-puntung rokok. Itu yang kita nasihat pada jemaah haji semua. Bila sampai di Malaysia, kita bagi satu risalah di antara perkara yang kita sebut di sini, dilarang merokok di bangunan penginapan. Itu yang jadi masalah kita tu. Okey, saya kira dah cukup jelas Datuk terangkan tadi. Jadi tak perlu besar-besarkan cerita ni kerana hanya kepulan asap sahaja. Okey Datuk, satu lagi berkaitan dengan perkembangan ataupun langkah-langkah dan juga aktiviti yang dilakukan oleh tabung haji kali ini dengan inovasinya, e-booknya, dan kemudian pagi tadi Datuk pun ada jelaskan bahawa NCR di Madinah kosong. Jadi Datuk boleh jelaskan apa yang kita dianggap terbaik setakat ini, Datuk? Alhamdulillah. Maksudnya di sini NCR ni non-conformance report. Kita kualiti perkhidmatan kita berasaskan pada ISO, satu piawaian antarabangsa yang telah pun kita dapat persijilannya sejak tahun 2006 lagi. Jadi dengan itu kita mempertahankan setiap tahun, dan setiap tahun kita ada pasukan audit ISO dan mereka akan melihat pada prosedur gerak kerja, tata kerja kita. Jadi alhamdulillah setelah mereka melapaskan audit di Madinah, tidak ada langsung maksudnya yang kita tidak mengikut pada peraturan-peraturan ISO, dan itu menjadikan NCR sifar, dan itu satu pencapaian yang baik sekali. Baik. Doktor, banyak lagi sebenarnya yang nak disampaikan. Mungkin kita sambung esok. Saya tahu masa dekat sana agak InsyaAllah. Kami semua rindu sangat bahan yang kita nak siarkan. InsyaAllah kalau sempat di akhir siaran nanti kita temu ramah sebahagian daripada jemaah, kita akan bersama lagi. Iya, InsyaAllah Tuan Haji. Saya pun rasa rindu sangat nak dengar. Baik Tuan Haji. Baik, Assalamualaikum. Baik, itu dia perkembangan semasa Ustaz, jemaah haji kita di sana, dan bila kita tengok hati kita sayup je Ustaz dan kita yakin jiwa hamba ini wujud dalam setiap insan yang pergi ke sana. Baik, kita terus pula satu lagi package yang telah disediakan. Kita ada package bingkisan tetamu Allah, ucapan jemaah haji kita. Kita bersama dengan bingkisan itu. Silakan. Allah banyak dosa kita. Tak ada apa nak. Memang saya sedih sangat. Saya terhipu sangat. Adik-adik saya doakan semua selamat. Air mata pelik sekeliling. Kaum keluarga saya yang mungkin sedang menonton televisyen, InsyaAllah saya akan jaga mak dengan sebaiknya. Itu saja. Jangan risau, kami di sini baik-baik belaka, sihat alhamdulillah, dan doakan kami dapat mengerjakan ibadah haji dengan sempurna. Kepada anak-anak yang di tanah air, Mama nak ucapkan berdoalah banyak-banyak. Setakat ini syukur alhamdulillah kesihatan yang baik, pengurusan tabung haji yang baik, makan minum baik, terjaga, dan hotel yang sedia pun berhampiran. Kepada mak dan kakak yang ada di Farih sihat, keadaan sihat. Lepas kita lah menaikkan solat kata kapal warna hijau, pancarlah air mata semasa berdoa. Itulah yang kita dapat katakan, dan kita dapat katakan segala urusan terbalik. Rebate keuntungan sehingga 3%. Tiada charge berganda. Tiada yuran tahunan. Tidak membebankan keluarga. Memberikan anda ketenangan. Kad kredit iBank Rakyat.
Saya mesti pilih. Bank Rakyat, bank pilihan anda. Rancangan masakan Waria Rasa Sun Quick bersama selebriti dan chef-chef terkenal dengan hidangan masakan yang menyelerakan. Jangan lupa ikuti kami untuk menyaksikan masakan-masakan istimewa daripada chef dan selebriti terkenal. Waria Rasa, Waria Rasa Sun Quick. Hanya di TV1. Waria Rasa Sun Quick. Tahukah anda apa itu sistem pelindungan manfaat takaful dan insurans? Ia merupakan sistem pelindungan konsumer oleh PIDM bagi manfaat takaful dan insurans anda. Andainya ahli penginsurans mengalami kegagalan, PIDM akan memenuhi tuntutan manfaat di bawah polisi atau sijil anda. Ianya otomatik. PIDM melindungi simpanan dan insurans anda di Malaysia. Baik saudara, terima kasih kita ucapkan kepada penaja kita Bank Rakyat kerana sudi menaja Salam Baitullah pada kali ini 2 tahun berturut-turut, dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang akan membalas segala jasanya. Baik, kita sambung balik Ustaz perbincangan kita, dan kepada penonton yang ingin berinteraksi, taliannya 03-2282-8578 dan 03-2282-8579. Kita bersama dengan yang bagi Ustaz Badli Shah Alauddin, penolong pengarah bahagian penyelidikan Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Kita membicarakan tajuk Haji Kemuncak Ubudiyah Insan. Ustaz, kita nak sambung lagi ni. Bila kita sebut haji kemuncak kepada ubudiyah insan ini, satu perkara yang saya ingat Ustaz, ya, kita nak rasa macam mana kita nak rasa bahawa ubudiyah itu wujud dalam diri kita, apa tandanya Ustaz? Itu nak tengok tu. Tanda seorang yang betul-betul berkesan dia punya proses ubudiyah, dicanai imannya sepanjang berada 45 hari di Makkah itu adalah hasil ketika dia balik nanti. Saya ingat Prof dulu pernah ada satu kata-kata yang begitu menarik sekali. Apa itu? Ada orang dia pergi masa di Mekah, hari-hari pergi Masjidil Haram. Balik ke Malaysia, haram pergi masjid. Dia jadi terbalik tu. Maknanya sepanjang 30 hari lebih dia di Mekah, hari-hari pergi masjid dengan jam apa semua. Balik dia dah tak pergi lagi. Jadi itu kita boleh tengok kesan itu tidak ada. Ataupun dia balik ke tanah air, dia jadi seorang sombong juga, padahal di sana dia telah diajar oleh Allah dengan macam-macam amalan supaya merendahkan kesemuanya. Awak punya pangkat, pingat, grade, kedudukan, title semua dah tak ada makna di sana. Pergi ke Mina, kita duduk di Arafah, duit tak laku, nak beli apa? Jadi sepanjang kita diajar selama 5 hari manasik haji, kalau balik masih sombong, itu artinya proses itu gagal lah. Gagal, itu yang kita tengok. Saya bangkitkan apa Ustaz, bukan apa, bila kita pergi ke tanah suci ni, kita nak mendidik hati kita. Kan Ustaz? Apa artinya kalau pergi berkali-kali pun kalau hati tidak terdidik, Ustaz? Jadi bila tiba di situ Ustaz, kita nak tengok para jemaah haji kita, sepatutnya dapat, orang kata feel itu, dapat perasaan itu kena datang supaya dia boleh bawa balik ke negara kita bila dia balik nanti. Tapi kadang-kadang kita tak nampak petanda tu Ustaz. Ya, betul. Jadi kalau tak nampak, makna kita kena usaha dapatkannya. Ustaz, saya nak minta Ustaz komen ini, bukan apa, sebab kita tak nak biarkan benda itu tak sampai kepada kemuncaknya Ustaz. Perkara yang saya lihat, mungkin Prof pun bersetuju, kebanyakan daripada kita kalau jemaah di sana, hubungan dengan Tuhan, okey. Hubungan hablum minan nas itu yang dia tak jaga sangat. Sebab itu dari segi kita dalam ihram, memang berbelas-belas perkara yang boleh merosakkan ihram kita tu ada. Tapi jangan lupa yang juga boleh merosakkan adalah mulut kita, perbuatan kita. Kenapa masuk package di dalam keadaan kita berpantang itu? Sebab nak bawa hubungan yang baik bila balik semula ke tanah air. Misalnya kita di sana, kita diajar untuk jadi orang yang pemaaf. Ya, maklum saja sembahyang dalam keadaan jutaan orang, kadang datang orang Arab menyelit tengah-tengah. Kita maafkan. Ataupun ringan tulang, bantu sama-sama maktab kita mana yang tersesat, orang 82 pergi 81, bantu tunjuk jalan.
benda-benda ini yang nak dibawa, bukan sekadar yang manasik 5 hari itu, yang Arafah, Muzdalifah, Mina itu saja, tapi sepanjang proses 30 hari di Mekah itu, bersabar, pemaaf, itulah sebetulnya. Ustaz pergi haji tahun bila Ustaz? Saya 1430 Hijrah, KT 7, Maktab 82, ingat semua. Buruj Abbas, umur itu berapa tak umur itu? 30-an lah. 30-an tu dah muda dah tu. Sebab di kalangan kita ada tunggu dah nak dah ke ujung-ujung baru nak pergi. Tapi kalau 30-an kira bagus. Ustaz, saya nak lanjutkan perbincangan itu, tapi sebelum tu kita ada pemanggil di talian. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Waalaikumsalam. Ya, Tuan Haji, saya dengar. Silakan. Saya Ismail dari Johor Bahru. Dah pergi haji Tuan Haji? Kita panggil Tuan Haji dah? Belum lagi. Ha? Belum lagi? Belum lagi. Bila agak-agak nak pergi? Kalau ikut giliran 2018. Alhamdulillah. InsyaAllah saya doakan. Ya, silakan Cik Ismail. Ya, pertama saya tertarik tadi yang lintas langsung dari Makkah Al-Mukarramah. Kita akan buat setiap malam tu. Jangan lupa terus bersama TV1. Ya, silakan Cik Ismail. Ya, kejadian tentang asap tadi adalah berpunca daripada menghisap rokok. Lepas tu? Kita dah tahu, majlis fatwa pun dah kata rokok tu haram. Sebab dia membawa kemudaratan kepada tubuh badan. Ya. Tapi nampaknya sampai ke Mekah, sampai merokok ke lagi. asap, jadi macam mana tu pandangan doktor tu? Itu saja Cik Ismail. InsyaAllah saya doakan Cik Ismail akan sampai ke sana nanti. Dan saya yakin Cik Ismail memang tak merokok pun. Ya, Ustaz Bat. Orang yang merokok daripada pergi merokok sampai sana merokok sampai terbakar ni Ustaz. Adakah dia sampai ke berkat Umudiah tu Ustaz? Dia rokok ni ada dalam semayang. Rokok bukan rokok mengkali salah baca kitab. Dia sebenarnya kita heran kalau orang boleh hisap rokok di Mekah. Sebab Mekah tak ada rokok. Di kedai-kedai memang tidak jual rokok. Ada, bahkan kalau mana-mana kedai yang menjual rokok, dia boleh digantung lesen oleh Majlis Perbendaharaan Mekah sendiri. Terlalu strict sangat untuk dia. Mungkin bawa daripada sini atau beli dengan mutawif daripada bangsa asing. Benda macam tu. Tapi dari segi suasana nak ke arah nak secara bebas macam di tanah air sebenarnya tidak wujud. Sebab itu terlampau bersembunyi agaknya. Itu yang jadi habis terbakar satu hotel. Tak terbakar lah baru-baru asap. Yang saya pelik tu Ustaz ya. Kenapa kita tak boleh tinggalkan? Kita nak berhadapan dengan Allah. Kita nak tunduk sujud patuh dengan Allah. Tetapi kenapa kita tak boleh tinggalkan perkara itu Ustaz? Kenapa Ustaz? Saya tanya-tanya juga tu. Lah perkara-perkara begitu bukanlah senang untuk nak membuang. Sebenarnya tabiat, mungkin Prof setuju. Tabiat ini satu benda yang kita tak boleh nak buang dalam masa 40 hari ataupun kita duduk 1 bulan di sana. Sebab itu ia perlukan kepada keazaman. Sebagaimana kata ulama tasawuf, kalau kita nak ubah diri jadi baik, mula-mula kena takhalli, barulah tahalli. Kita buang dulu yang buruk itu, gelas apa yang kalau hati kita umpama gelas, buangkan apa yang kotor, baru boleh masukkan yang baik. Jadi kalau dia bawa ke sana gelas itu tak dikeluar-keluarkan kekotoran, walau dia minum air zam-zam banyak mana pun, dia bercampur-campur lah, tak jadi suci juga. Buangkan dulu, baru boleh masuk yang suci. Itu kaedahnya. Baik Ustaz, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita Ustaz, saya nak baca rakan-rakan kita yang menghantar Facebook ni. Saja nak baca Ustaz, bukan apa. Sebab mereka mengucapkan tahniah. Dia terasa terubat rindu dia. Saya bukan soalan lagi Ustaz, tapi ucapan rindu daripada rakan Facebook kita, daripada Samsudin Muhammad Azhan. Dia kata alhamdulillah seronok dapat mengikuti perkembangan siaran Salam Baitullah. Bukan saja siarannya, ustaznya sekali. Dan kemudian Farida Muhammad Akhir, alhamdulillah berjumpa lagi dalam program ini. Terima kasih RTM menyiarkan Salam Baitullah. Dan saya dan kedua ibu bapa saya amat rindu tanah suci. Adakah benar jika kita rindu tanah suci, haji tersebut adalah haji mabrur? Ini kejap lagi saya tanya Ustaz ni. Kemudian pada Muzim Yunus, haji memerlukan gabungan kesemua komponen insan untuk mewujudkan sifat kehambaan yang utuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak Allah sebagai matlamat, insya-Allah rindu nak bertandang ke Mekah lagi. Banyak lagi Ustaz nak baca ni. Cuma yang itu Ustaz yang ditanya, adakah benar jika ada perasaan rindu itu? Saya rasa Ustaz ya, perasaan rindu itu adalah antara ciri-ciri manusia ada jiwa hamba ini, ciri-ciri manusia yang takut pada Allah Ustaz. Adakah
orang ini akan dapat haji mabrur, Ustaz? Saya setuju bahawa rindu kepada kota Mekah itu sebahagian daripada ciri orang yang mabrur hajinya. Sebab ada juga jemaah kita jumpa, dia duduk sana 30 hari lebih, tak sabar nak balik. Bagi dia tak adalah, dia ingat lembu, dia ingat kambing apa semualah. Ada orang tak nak balik pun ada. Itu beza-beza. Sebab itu kalau rakan-rakan kita yang bertugas tabung haji yang tak pergi ke Mekah tahun ini, saya dipahamkan, kalau dia orang sambut jemaah Malaysia balik nanti, dia orang akan buka pintu kapal terbang, dia akan cium bau kapal terbang. Sebab bau Mekah ni dia ada bau dia. Sesama orang-orang ramai tu punya kerinduan itu kepada apa saja yang berkaitan dengan Mekah, maka itu sudah melambangkan cinta dia kepada kiblat kita. Ini sebenarnya. Ustaz, saya teringat pada kata-kata nak wujudkan rasa jiwa hamba ini, berada di Malaysia tetapi seolah-olah kita berada di Mekah. Berada di Mekah sepatutnya tidaklah memikirkan kita berada, ingat ayam itik itu. Baik, kita akan sambung lagi perbincangan kita. Kita akan ikuti satu lagi bingkisan yang amat menarik tentang eksplorasi haji. Kita bersama bingkisan yang telah disediakan. Silakan. Sebaik selesai musim Haji 1432 Hijrah, kru penerbitan Salam Baitullah 1433 2012 sudah membuat persiapan rapi bagi memastikan Salam Baitullah musim ketiga diteruskan. Alhamdulillah, berkat kesabaran dan kerjasama semua pihak, akhirnya kru Salam Baitullah 2012 berjaya dibentuk dan telah melalui proses latihan intensif sebelum berangkat ke Tanah Suci. Berbekal pengalaman lalu dengan persiapan fizikal, mental selain peralatan, kru Salam Baitullah 1433 di lokasi berangkat ke Tanah Suci pada 15 September bersamaan 28 Syawal 1433 Hijrah. Sebaik mendarat di Jeddah dan melalui proses immigration serta custom, kru Salam Baitullah bersama-sama petugas media tabung haji langsung ke Madinah melalui jalan darat. Perjalanan Jeddah ke Madinah mengambil masa 6 jam dan sebaik tiba kami terus menuju ke Masjid Nabawi untuk menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makam Saidina Abu Bakar As-Siddiq dan makam Saidina Umar Al-Khattab. Musafir ke Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam ke-5 dan bertugas melalui Jeddah dan terus ke Madinah turut dilalui para jemaah dari negara kita. Penerbangan KT1 hingga KT48 yang berakhir pada 29 Oktober memasuki Madinah terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mekah. Antara KT terbabit ada yang terus dengan penerbangan KLIA mendarat di Madinah, manakala ada juga penerbangan yang mendarat di Jeddah sebelum ke Madinah menggunakan bas. Kepada semua jemaah, menghadapi perjalanan yang jauh dan masa yang panjang agak memenatkan, tetapi anggaplah semuanya sebagai cabaran dan dugaan menjadi tetamu Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda yang maksudnya, sesiapa yang bersabar menanggung kesusahan dan kepayahan di Madinah sehingga dia meninggal di situ, nescaya aku akan memberi syafaat kepadanya pada hari kiamat, atau aku menjadi saksi kepadanya jika ia seorang Muslim. Jemaah Haji Malaysia yang ditemui ternyata mempunyai kesabaran yang tinggi menghadapi dugaan dan cabaran sebagai duyufur rahmat. Banyak ujian lah, jalan itu lancar. Alhamdulillah semua bagus, jalan yang lancar. Sejak daripada mula kita masuk, saya rasa pada saya pertama kali datang haji tahun ni baru. Jadi saya rasa tak ada masalah. Saya rasa ujian tu tak adalah. Alhamdulillah. Kita banyak berzikir lah. Banyak mengingati dia lah. Jangan berselawat. Alhamdulillah, tak ada cabaran apa-apa. Cuma ialah kata 8 jam. Memang banyak cabaran lah. Tapi kita kena cekalkan hati kita. Bercerita mengenai kedudukan geografi Madinah, ianya di kawasan lembah di sebelah selatan ialah Bukit El dan bertentangan dengan Bukit Uhud. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesungguhnya iman akan kembali, yakni berhimpun ke Madinah sebagaimana ular kembali ke lubangnya. Inilah antara ciri keistimewaan bumi Madinah secara khusus dan bumi Hijaz secara umumnya.
kerana ia menjadi pengkalang tapak membela dan mempertahankan Islam tatkala Islam dihina di tempat-tempat lain di luar semenanjung Tanah Arab. Masuklah. Oh, layan internet dia? Taklah. Saya guna Air Rakyat. Wah, Bank Rakyat pun ada internet banking? Tengok ni. Saya boleh bayar bil, pindah wang, tambah nilai prabayar telefon bimbit dan banyak lagi. Wah, bagusnya Bank Rakyat. Saya mesti pilih. Bank Rakyat. Bank pilihan anda. Ini berita terkini. Ada sesuatu yang sedang berlaku di sana. Orang ramai keluar meninggalkan rumah masing-masing dan berkumpul di perkarangan kediaman mereka. Ini adalah gerakan besar-besaran. Kami sedang menerima berita dari Melaka. Saya masih belum pasti. Apa yang sedang berlaku? Encik, apakah yang Encik dan rakan-rakan sedang lakukan sekarang ini? Menyelamatkan nyawa. Bagi mencegah demam denggi adalah menjadi tanggungjawab semua orang. Apakah yang anda sedang lakukan sekarang ini? Tahukah anda PIDM lindungi kita? Tahukah anda PIDM lindungi kita? Akaun simpanan, akaun semasa, takaful dan insurans automatik untuk semua. PIDM melindungi simpanan dan insurans anda di Malaysia. Saudara, kembali bersama Salam Baitullah secara langsung daripada Studio 2. Terima kasih Bank Rakyat dan Rakyat Travel. Kita sedang membincangkan tajuk Haji Kemuncak Ubudiah Insan. Dan kita ada pemanggil di talian. Dan saya harapkan sangat-sangat yang merokok tu janganlah merokok lagi bila balik pada haji. Ya. Baik, kita ambil pemanggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Haji, Tuan Haji Syamsuddin. Ya. Tahun bila pergi haji? Saya pergi tahun 95. Oh, sudah begitu lama dah. Ya. Ya, ada perkara apa tu yang apa soalan penting yang kena dikongsikan? Saya pertama sekali saya nak mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada tabung haji. Ya. Banyak perubahan yang berlaku. Ya. 200%. Masa kami dulu, betul, kami punya tambah 6,000. Dapat lagi balik 300. Sekarang banyak. Tapi jangan disoalkan. Duit boleh dicari. Tapi tapak kaki kita pijak di Mekah bukan boleh dapat. Semangat tu Haji. Ini dia. Ya, Haji silakan. Ada apa nak dikongsi bersama panel kita? Ya. Jadi itulah saya nak tanya Ustaz lah. Kebanyakan orang mengatakan ambil haji. Mengerjakan haji. Yang mana satu tuan? Ini dia. Ini dia yang banyak orang tak faham ni. Saya pergi ambil haji. Saya pergi ambil haji. Jadi adakah tepat tentang ataupun mengerjakan haji? Inilah yang kita nak fikirkan. Lagi satu, orang mengatakan tak ada seru daripada Allah Ta'ala. Bukan tak ada seru. Sebenarnya usaha tu tak ada. Ini dia pentingnya. Usaha ke arah nak menuju ke Baitullah. Itu penting. Itu pendapat saya. Ya, Haji, betul. Ya. Innamal a'lamu niat, itu penting. Betul tak? Itu sajalah saya bagi pendapat saya. Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Tuan Haji. Baik.
kita ikuti sekali lagi lintas langsung bersama dengan Tuan Haji Izam Hadi Siddiq yang telah bersedia di sana. Kalau sudah bersedia, kita bersama sekali lagi bersama Haji Izam. Sudah bersedia Tuan Haji? Tuan Haji Izam? Tuan Haji Izam? Telah pun bersedia di samping jemaah haji sila. Malaysia. Di belakang saya, di kiri kanan saya ini. Jadi jangan buang masa, kita cari seorang yang berada di sebelah kiri saya. Kita terus. Rakyat Malaysia senang menonton ni. Nama penuhnya siapa? Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora binti Abdullah dari Pasir Bedang, Johor Bahru. Dari Johor Bahru. Sampai Mekah dah berapa hari dah? Okey, sampai Mekah dah 11 hari. Ya. Dah 11 hari. Hari pertama datang tu makcik tengok Kaabah, apa rasa makcik? Insya-Allah, tabarakallah. Memang menitis air mata yang amat sangat dan cukup bersyukur pada Allah kerana saya terpilih pada tahun ini. Alhamdulillah. Insya-Allah. Pesanan sikit pada keluarga dekat tanah air. Allah, alhamdulillah, doakan kami semua rakyat Malaysia, semua yang hadir di depan Kaabah, mudah-mudahan dimakbulkan doa dan dapat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kekurangan masa, kita cari lagi abang kita seorang ni. Okey bang, nama penuh siapa? Zaidi Zakaria. Dari mana ni? Daripada Melaka. Dari Melaka. Okey. Makcik tadi tengok Kaabah meleleh air mata. Abang pula macam mana bang? Alhamdulillah, tahun ni saya terpilih juga untuk menunaikan haji bersama ibu saya. Dan saya doakan mendapat haji yang mabrur dan doakan kesihatan yang sejahtera lah di sini. Okey, pakcik, seorang lagi pakcik. Sini. Nama penuh dulu je. Nama saya Kliwon Bentaswi daripada Keluang, Johor. Dari Keluang, Johor. Okey, orang Keluang. Kali pertama melihat Kaabah, macam mana rasanya? Rasa sedih, rasa terharu lah. Pertama kali kan. Jadi inilah dalam sejarah hidup saya, pertama kalilah saya mendapat melihat depan Kaabah depan mata saya sendiri. Okey, ada pesanan pada keluarga di tanah air? Saya pesan pada anak-anak saya supaya doakanlah mak dan ayah di sini, semua jemaah haji di sini semua selamat. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Okey, setakat ini ada seorang lagi nak minta. Kita bagi, tak sampai hati saya. Okey Ji, nama penuh Ji. Nama saya adalah Syukur bin Osman. Saya berasal daripada Taman Cepaka, Ipoh, Perak. Okey Ji. Dan pesanan untuk keluarga yang berada di tanah air sekarang? Pesanan untuk keluarga, doakanlah ibu dan ayah dan semua jemaah haji Malaysia berada dalam sihat dan afiat supaya dapat menunaikan ibadah haji dengan sempurna dan semoga kami semua mendapat haji yang mabrur. Amin ya amin ya rabbal alamin. Okey, seorang makcik, alah makcik. Saya tak boleh bila pandang makcik ni macam ni dah. Saya bagi juga. Nama penuh makcik siapa? Azizah Binti Abbas. Okey, dari mana? Dari Production 39. Tanya makcik. Mula-mula makcik tengok Kaabah tu apa rasa makcik? Makcik sedih boleh air mata keluar. Kenapa sedih? Kenapa nak menangis bila melihat Kaabah makcik? Tak boleh dah. Tak boleh tak apa. Tak sedih, memang sedih. Saya ucapkan selamat pada anak-anak, selamat. Tolong doakan rakyat bapa tak sihat sini. Baik. Suami saya pun tak buat sihat sini kan. Tak apa ya. Doktor, cukup 3 minit untuk saya, insyaAllah besok kita akan bersiaran lagi. Beginilah suasana jemaah kita. Memang tumpuan mereka dalam Salam Baitullah di 31. Kalau dapat lihat, tengok lambaian dari mereka semua. Okey, kita bagi peluang kepada mereka. Saya di sini pun turut bersedih juga tengok apa tu perasaan jemaah haji kita bila memandang Kaabah. Bila kita tengok Kaabah ni, hati mana yang tidak terusik Ustaz ya. Dan sebab itu kita selalu war-warkan kalau boleh pergilah haji itu ketika usia muda. Dan saya suka kalau penonton kita dapat mengikuti jejak Ustaz sendiri. Pergi dalam awal 30-an. Ustaz ya, kalau jiwa ubudiyah ini ada dalam diri kita daripada muda lagi Ustaz. Kesan dia Ustaz kalau dia bawa sampai ke usia emas dia Ustaz. Saya melihat orang Malaysia dia punya budaya lain. Orang kita jemaah kalau pergi semuanya 6 series, 7 series semua ada. Memang veteran lah. Yang peliknya seru tu sampai kat tapi beza dengan jemaah negara lain. Saya ambil contoh daripada Indonesia kalau doktor tengok semua jemaah dia muda-muda. Jadi saya pun fikir saya setuju. Elok kalau orang muda pergi sebab modal terbesar buat haji ni kesihatan itu. Kesihatan sangat kritikal. Ni lagi 2 minggu kita nak wukuf ini. Ini kalau tak jaga ini, demam, sesama, batuk, gout macam-macam. Ini yang paling
menakutkan kita sebenarnya. Elok pergi muda, saya setuju lah. So saya tekankan waktu muda ni bukan Ustaz, sebab kalau daripada muda sudah ada kesedaran itu, jiwa hamba tu sudah ada, tengok Kaabah itu dia rasa takjub, dia rasa satu, orang kata bukan saja kesyukuran, tapi dia melahirkan bahawa kita ni amat kecil. Ustaz ya. Kita nakkan supaya perkara itu dibawa bila sampai ke penghujungnya. Dan kita tak mahu dalam budaya kita ini dah hujung itu baru nak pergi, seolah-olah haji ini mencuci dosa yang sekian lama kita telah buat, Ustaz. Macam mana Ustaz kalau ada pemikiran macam itu? Memang itulah pemikiran kita selama ni pun, iaitu dah lama, dah habis pencen, barulah bercita-cita untuk ke Mekah. Saya kira kena tukarlah paradigma berfikir itu. Elok pergi sedang-sedang 30-an, 40-an tengah sihat, balik kekalkan keazaman untuk beribadah. Mana ada kesempatan, pergi sekali lagi untuk menaikkan umrah dan sebagainya. Baik, kita sambung lagi perbincangan kita. Kita ada satu lagi bingkisan Tanah Suci ini, dan kita ikuti bersama, dan penonton jangan ke mana-mana. Kita lihat bingkisan ini. Hanya Allah Ta'ala sajalah mengetahui hati saya sebenarnya, yang teramat haru, yang teramat gembiranya saya lah kan. Sebab saya bila saya nak datang sini, saya tidak sekali pun memikirkan kekurangan yang ada pada diri saya. Sebab di sisi Allah Ta'ala manusia itu ada sama, hanya yang membezakan adalah keimanan dan ketakwaan. Kamal Majid, salah seorang jemaah haji yang terpilih menjadi tetamu Allah musim haji kali ini. Seperti yang anda saksikan, Kamal adalah golongan orang kelainan upaya OKU. Dia tidak dapat melihat, tetapi tidak bererti hatinya juga buta. Baginya nikmat penglihatan yang tidak dirasai bukan penghalang untuknya menunaikan rukun Islam kelima. Impian Kamal tercapai selepas dia mendaftar menunaikan rukun Islam kelima lebih awal. Akhirnya insan cacat penglihatan ini dipanggil untuk musim haji kali ini. Walaupun bergelar OKU, beliau tetap bersemangat dan mampu menjalani ibadah seperti jemaah lain. Sebaik saja saya balik umrah, hati saya teringin nak buat haji lah. Dan saya daftar, dari situ saya menyimpan lah dari masa ke masa sehingga saya dapat panggilan untuk kursus haji. Lain pula cerita bagi pasangan suami isteri jemaah negara kita ini. Biarpun cacat tubuh badan, mereka tidak merasa terkecuali untuk menunaikan ibadah haji. Rohadi Yusof, kudung kedua-dua kaki dan salah satu tangannya juga kudung. Isterinya Zalina Yah pula kudung sebelah kaki. Tiba dengan penerbangan awal di sini, semua aktiviti ziarah dalam dan ziarah luar di Madinah diikuti penuh rasa kesabaran dan ketakwaan. Biarpun kekurangan sifat, namun pasangan suami isteri ini tampak seperti insan biasa, kuat dan tidak melepaskan peluang menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain setiap waktu bersolat di Masjid Nabawi. Sekali, tapi dengan kuasa Allah SWT, akhirnya saya boleh jalan macam sampai ke sini. Saya pakai kaki palsu. Bila nak solat saya kena duduk dan buang kaki palsu tu. Bila masuk di Raudhah tadi dengan keadaan yang sesak, terpaksa solat dengan menggunakan kaki palsu tanpa buang. Kalau awalnya bila selepas sujud untuk bangkit rakaat kedua, kaki saya krem. Hampir separuh daripadanya krem. Dan tapi alhamdulillah Allah mengizinkan dalam keadaan tu, dalam keadaan berdiri saya mampu buang kaki itu, dan alhamdulillah saya ada ruang, saya duduk. Pasangan ini amat bertuah kerana mempunyai abang ipar dan sahabat seperjuangan yang begitu memahami dan bersama-sama membantu pasangan OKU ini. An Sahl as-Sa'di qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yuballi إلا لبى من عن يمينه وشماله من الحجر أو سجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. رواه الترمذي. Maksudnya,
Bila seorang Muslim menyeru labbaik, maka sesungguhnya setiap batu, pokok dan kesemua tanah di kanan dan kirinya membaca sama. Dan ini berterusan sehinggalah laungan itu mencapai penghujung bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kenapa termenung? Nak tambah stok tapi tak cukup modal. Minta tolong dengan Bank Rakyat. Bank Rakyat? Bank Rakyat ada Ar-Rahnu. Simpan barang kemas dengan Ar-Rahnu Bank Rakyat boleh dapat pinjaman sehingga 65% nilai barang. Wah, bagus Bank Rakyat. Saya mesti pilih Bank Rakyat, bank pilihan anda. Sertai kemeriahan Expo Halal terbesar Malaysia Halfest 10 hingga 14 Oktober di PWTC. Mari membeli belah sambil menyertai pelbagai aktiviti menarik. Masuk percuma. Halfest dianjurkan bersama oleh MARA dan dibawakan oleh CIMB Islamic. Satu sesi dialog bakar berlangsung bagi memberi peluang kepada orang awam berinteraksi secara terus dengan ahli Suruhanjaya khas mengkaji transformasi perkhidmatan awam SKM TPA. Tetapkan janji temu anda dalam sesi dialog transformasi perkhidmatan awam Selasa 16 Oktober 2012 9 pagi di Panggung Sari Kompleks Kraft Kuala Lumpur Jalan Konley. Orang awam dijemput hadir. Maklumat lanjut boleh diperolehi menerusi portal tertera. Menyahut panggilan Baitullah telah lama menjadi impian saya. Sebagai imam di Masjid Kampung Pancur Durian Tunggal, hati saya begitu cepat terusik bila saya dapat tahu ada rakan-rakan dijemput menjadi tetamu Allah pada musim haji. Saya rasa macam nak sangat pergi haji ni, tinggal lagi mungkin belum dapat berita lagi, jadi saya sedang menunggu-nunggulah. Mudah-mudahan ni masa yang terdekat ni saya kawan-kawan saya pun dah dapat panggilan. Jadi ada kemungkinan saya pun akan dibagi tahu juga tak cukup sikit hari lagi. Macam itulah saya. Setiap kali dengar orang dapat pergi haji, boleh tumpang gembira sahaja. Sebab saya tak tahu nak cakap bila pula giliran saya ke Tanah Suci. Umur saya dah 64 tahun. Tetapi duit yang saya simpan masih tak cukup-cukup lagi. Maklumlah, dulu kerja sebagai pemandu ambulan. Gaji bukannya tinggi. Nak besarkan anak 6 orang lagi memang susah. Dah pencen saya jadi imam. Sekarang ni dah 11 tahun saya jadi imam masjid. Selain imam, saya juga terlibat dalam kerja-kerja kebajikan, amal makruf nahi mungkar. Tuan pengurusi kita ni, Tuan Imam, saya kalau izin Allah Ta'ala, saya akan ke Tanah Suci. Jadi saya minta ampun dan maaf lah segala dosa-dosa saya kalau ada lah, manalah tahu kan. Jadi mudah-mudahan dengan doa kawan-kawan kita ni, saya mudah-mudahan selamat pergi. Doakanlah saya selamat balik, dapat buat tugas-tugas haji sana dengan sempurna. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam. Balik rumah pula, saya mengajar mengaji. Doa saya, segala apa yang saya lakukan selama ini dapat memudahkan lagi harapan untuk ke Tanah Suci Mekah.
نار ونعاس فلا تنتصران. Nak kerja lebih kumpul duit dah tak terdaya lagi. Jadi saya pasrah saja. Kalau tertulis nama saya dijemput menjadi tetamu di Baitullah, buat umrah pun dah cukup bagi saya. Nyata Allah mendengar permintaan saya ini. Labbaik Allahumma labbaik. Dalam tak semena-mena kawan saya telefon saya, dia tanya nak pergi umrah tak. Jadi saya ingat pada masa tu dia macam gurau saja. Saya kata tak lah. Kalau tak, dia kata sila daftar bagi kad pengenalan apa semua. Jadi jangan tara tak lancung. Tak sampailah dalam setengah bulan, saya dah bagi tahu akan pergi umrah pada bulan 4. Berapa bulan lebih kurang? 10 bulan 4. Dari air mata syukur dan insaf, saya memanjatkan doa di depan Baitullah. Ya Allah, Kau jemputlah hamba-Mu ini menjadi tetamu Baitullah pada musim haji. Saya rasa terkejutlah. Macam saya rasa mimpi. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah SWT kerana saya dipilih pergi haji. Jadi saya memang bersyukur sangatlah dan terima kasih sajalah. Allah Ta'ala sajalah yang tahu kepada Maim dan kerajaan di Melaka yang telah memilih saya salah satu untuk pergi ke Mekah. Inilah persediaan yang saya lakukan sejak mendapat berita gembira itu. Kesihatan saya utamakan supaya saya dapat mengerjakan segala ibadah dan pulang dengan haji yang mabrur. Saudara, terima kasih kerana terus setia bersama rancangan Salam Baitullah secara langsung daripada Studio 2 Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kita sedang membincangkan tajuk Haji ke Muncak Ubudiyah Insan bersama dengan Ustaz Badri Shah Alauddin. Baik, kepada saudara yang ingin berinteraksi melalui talian telefon, talian kami adalah 03-2282-8578 dan 03-2282-8579. Baik, Ustaz. Ya. Kita lanjut balik. Tadi saya tengok bingkisan yang dipaparkan, Ustaz, ya. Orang yang cacat penglihatan, cacat anggota dan sebagainya, semangat mereka begitu tinggi, Ustaz. Sudah tentu yang orang yang kurang upaya ni lebih sedikit, yang ramainya kita yang berupaya ni. Jadi Ustaz, kalau yang cacat pun semangatnya begitu tinggi, jiwa hambanya begitu tinggi, bagaimana pula kita hari ini, Ustaz? Saya bersetuju. Sebab itu Imam Al-Ghazali pernah menyatakan, manusia dalam soal pergi buat haji ni ada 4 jenis. Pertama, ada orang dia boleh pergi berkali-kali. Macam sahabat-sahabat kita di tabung haji tu. Tiap-tiap tahun mungkin dia lah akan pergi bertugas. Kru Salam Baitullah tiap tahun. Salam Baitullah, kawan media kita pun ramai. Pas dia. Saya yang tak pergi duduk sini. Belum lagi. Ada orang dia hanya boleh pergi sekali saja seumur hidup dia. Ini normal lah, yang biasa. Ada orang yang ketiga, kata Imam Ghazali, dia tak mampu tapi masih bercita-cita. Tak mampu masih bercita-cita. Tapi ada orang yang keempat yang lebih malang, kata Imam Ghazali. Dia mampu tapi dia belum mahu lagi untuk menunaikan haji. Kadang-kadang dia dah pergi ke Eropah, yang cross kontinen itu dia boleh lalu je atas Arab Saudi tu. Dia boleh pergi Eropah, boleh pergi Amerika, tapi mereka masih lagi belum jejak kaki. Pasal apa, Ustaz? Duit ada, Ustaz. Kemampuan dah ada, kan? Allah tidak undang dia. Allah tidak jemput ke rumahnya, maka tidak ada orang boleh kata apa-apa. Istana negara berapa orang pernah masuk? Yang diundang saja yang boleh masuk. Itu sebab benda ini di luar daripada kuasa kita, walaupun kita ada kemampuan. Sebab itu dalam saudara kita tadi, bayangkanlah, orang tengok dia tak ada kemampuan langsung, dan berdasarkan syarak pun dia tak perlu lagi dah kalau dah begitu. Tetapi Allah pilih, dia boleh pergi. Ataupun haji kita yang di Melaka tadi, atas kertas memang dia kata tak payahlah dia nak pergi ke Mekah dengan kerja begitu. Tapi kalau Allah sudah undang ke istananya, tidak ada yang boleh menghalangnya. Sebab itu ambillah keinsapan. Kalau di luar sana yang hidup dengan pakaian mewah, kereta mewah, handphone mewah, tapi belum jejak kaki ke Mekah, belum sentuh lagi Kaabah, something wrong somewhere.
boleh datang keinsafan kepada kita. Baik, saya nak baca sedikit Facebook kita, Ustaz. Bukan saja orang Malaysia yang menonton Salam Baitullah ni, daripada Siam pun ada, daripada Singapura pun ada. Saya baca dululah daripada Singapura ni, daripada Datuk Johari Haji Selamat. Alhamdulillah kami di Singapura dapat menonton rancangan ini, dan apabila melihat Mekah dengan sendirinya, air mata membasahi pipi kerana rindu kepada Baitullah. Dan kemudian daripada Nur Ashikin, bila tengok rancangan ini bertambah semangat nak pergi ke Tanah Suci, dan kalau ikut giliran kota saya tahun depan, tapi baru Form 1. Ni nak sebut ni, Form 1 pun dah semangat, bukan dah ada tak. Saya bukan apa. Salam Baitullah tahun lepas pun begitu, Ustaz. Maknanya bukanlah saya nak sebut kanak, budak-budak kita sebut kan, maknanya dalam usia belasan tahun ada semangat dah nak pergi dah, ya. Kalau kita tunggu seru juga, bila seru nak datang pun saya pun tak tahu, Ustaz tak. Dan kemudian saya ada soalan kepada ahli panel. Ibu saya telah menunaikan haji dua tahun lepas. Kini beliau ini menunaikan umrah. Bolehkah ibu saya menumpang mahram kawannya? Kerana jika tiada mahram, ada pendapat jika umrah sunat tidak boleh tumpang mahram. Beginilah soalan-soalan yang begini ni, kalau boleh dah pergi tu, kalau boleh tangguh dulu. Yang penting dah kita tunaikan syarat-syarat dah. Bagi peluang orang lain pula, Ustaz. Baik, kemudian akhirnya, Ustaz, kalau boleh, bila kita sebut tentang jiwa ubudiyah ini, Ustaz, kalau boleh biarlah ada pada setiap individu Muslim, Ustaz. Kalau kita pergi pun menemui Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa lega, Ustaz, daripada pergi ke Amerika, pusing satu dunia, tapi tak jejak pun kaki ke rumah Allah, Ustaz. Kalau dalam dunia ni tidak ada tempat lah mana-mana yang boleh banding dengan Mekah daripada segi begini. Satu-satunya tempat di dunia yang kita celik mata, kita hanya fikir tentang semayang, mengaji, nak duduk sah depan. Hanya Mekah saja. Tempat lain semua cerita tentang soal dunia, bisnes, projek, masuk tender, masuk macam-macam komisen. Hanya di Mekah je. Nak tidur fikir esok dapat tak sah pertama. Kalau dapat duduk 10 hari, bayang duduk 30 hari lebih, lama-lama boleh canai. Ini kebahagiaan yang kita takkan jumpa di tempat lain. Sangat bahagia duduk di Mekah. Maka usahakanlah, kalau ada rezeki lebih, pergilah menunaikan umrah. Kalau ada rezeki lebih lagi, naik haji, insya-Allah. Sikit lagi, kadang-kadang bila ada masalah baru nak pergi Mekah, Ustaz. Patut ke macam tu, Ustaz? Ini juga tak patut. Tuhan bukan duduk di Mekah. Tuhan di Gazapuri pun ada Tuhan. Tetapi bila kita ke sana, barakah, aura itu. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Saya nak bincang panjang lagi ni. Tapi itu ada masa yang kita ada. Saudara, besok jangan lupa Salam Baitullah ke udara setiap malam, 20 malam berturut-turut. Tapi besok cuma siarannya kita awal sedikit, daripada jam 7 hingga 8. Saya ulang ni, jangan tunggu 9.10, tak ada, ya. 7 hingga 8 malam. Kita berjumpa lagi besok. Terima kasih, Ustaz, dan insya-Allah teruskan bersama kami. Panggil anak-anak kita tengok Salam Baitullah. Kita jumpa esok. Sila. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
Rancangan Salam Baitullah itu tadi dibawa khas oleh Bank Rakyat, bank pilihan anda. Ini adalah kesan runtuhan Masjid Al-Fasah yang terletak di pinggir Bukit Uhud. Ingin tahu berkaitan dengan masjid ini? Jadi pastikan anda tonton Salam Baitullah 10 hingga 29 Oktober TV1.